Alright. Okay, boleh kita start? Right, okay. Okay, Assalamualaikum and very good morning. Okay, T pun tak ada. Hari tu dia mesej saya, dia kata dia ada line problem. Saya tak tahu hari ni pun dia ada line problem lagi ke tak. Dia ada kelas sebelah. Alright. Okay, tak apa. Alright, okay. Kita nak continue berkaitan dengan kita punya Canberra works hari tu. Hari tu kita bercerita pasal shot. Kita ada long shot, medium shot. Lepas tu kita ada close up, extreme close up dan sebagainya. Okay. Saya rasa jenis-jenis shot tu most likely you guys dah tahu sebab you guys memang biasa tangkap gambar kan. Okay. So dalam penghasilan video, kita kena tambah satu lagi elemen, iaitu pergerakan ataupun dikenali sebagai movement. So kita compose shot dan kita kena ada pergerakan sebab dalam video dia adalah pergerakan, dia bukan static image. So hari ni kita nak tengok beberapa jenis camera movement yang untuk you guys boleh apply dalam penghasilan you guys punya video later on. Alright, okay. So sebelum kita continue, saya akan tunjuk you satu video untuk you guys tengok dulu. Okay, you guys boleh tengok video ni dulu right, sorry. Salah video Okay, saya nak you guys tengok video ni dulu. Okay, tengok video ni dulu
Alright, okay. Itu adalah sedikit explanation about apa yang kita akan go through hari ni. Okay, so several of camera movement yang kita nak kena tahu. Saya rasa dalam video tu memang dia dah bagi tahu 100% apa yang you guys akan go through lah. Okay, apa yang you guys akan go through. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, alright, okay. Okay, berkaitan dengan camera movement tadi, okay. First kali tadi dia ada bagi tahu sebenarnya camera movement ni adalah satu benda yang sangat-sangat crucial lah yang kita kena tahu sebab dia combine several type of camera movement untuk mencantikkan kita punya video. Ada juga yang orang jenis buat static punya, ada yang menggunakan pergerakan dan pergerakan adalah depends on pada situation apa yang kita nak buat. Jikalau dia ada more action, kita kena letak movement. Jikalau dia flat, kita boleh letak dia sebagai static camera. So tadi dia ada explain berkaitan dengan panning dan juga tilting. Okey, kalau untuk panning ni, kita menggerakkan kamera kita daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri pada paksi yang sama. Macam kita ambil gambar kita yang kita buat ni lah. Yang macam kita buat kita punya panorama. Okay, so you letak kat sini, lepas tu kalau ada kawan you gerak daripada sini ke sini, you pun akan ikut. Macam ni. Itu kita panggil sebagai panning. Okay, saya rasa semua orang tahu buat kan? Okay, kalau ambil phone. Kalau macam you guys buat TikTok, you guys pegang macam ni. Betul? Yang pusing-pusing macam ni kan? Okay, kalau yang ni kita akan gerak macam ni lah. Okay, itu adalah panning. Menggerakkan kamera daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri pada paksi yang sama. Okay, so nombor dua. Nombor dua dikenali sebagai tilting. Okay, tilting pula adalah kita menggerakkan kamera kita daripada atas macam ni. Lepas tu kita turunkan ke bawah. Okay, ataupun daripada bawah kita naikkan ke atas. Okay, dua teknik ni, pergerakan ni adalah yang paling basic. Yang memang basic yang semua orang tahu buat. Kadang-kadang awak tengok kawan awak daripada bawah naik macam naikkan ke atas macam ni kan. Dia benda yang sama. Kadang-kadang pergi kat tepi pantai, awak ambil gambar pantai macam ni ataupun awak pergi kat shopping mall, awak tengok kat shopping mall tu cantik, awak shoot macam ni daripada atas sampai bawah, itu kita panggil tilting. Okey. Dua benda ni sangat-sangat common dan memang kebiasaannya diguna dalam apa jua video yang kita cuba buat lah sebab kita nak letakkan kita punya kecantikan pada kita punya video. Okey, itu adalah the most common. Semua orang tahu. Okey. So kalau awak tengok lagi apa yang dia explain dekat dalam tu, dia bagi tahu setiap satu function yang letak pada panning dengan tilting ni ada reason dia. Okey. Apa jenis shot yang kita nak gunakan ketika kita buat panning? Okey, kata macam for example, jikalau kita buat panning daripada kiri ke kanan adalah kita nak reveal. Awak ada orang dekat sebelah kiri. So awak daripada sebelah sini, awak pusing. Maybe sebelah sini adalah gambar laut, awak pusing, terus nampak ada orang tengah memancing. Okey, ataupun kalau yang tilting tu daripada atas ke bawah, awak ambil gambar awan, awak pusing sampai ke bawah, awak nampak kawan awak dekat dalam kereta, something like that. Okey, dia adalah more likely kepada revealing shot. Shot untuk memperkenalkan pada orang. Alright, okey. Okey, lepas tu juga dalam video tu dia ada share kepada you guys ada beberapa jenis shot-shot yang lain. Okey. Dia ada tracking dan sebagainya. Tracking memang ada. Okey. So one of salah satu jenis movement adalah kita panggil zooming. Zooming ni yang biasanya apabila kita menggunakan kamera kita, kita zoom depan dengan belakang, betul? Yang ada lens kan? Itu pun adalah salah satu jenis movement yang kita boleh buat. Tetapi bila kita menggunakan zoom pada lens, kita memerlukan equipment yang agak mahal sikit sebab kita tak boleh pusing lens pada kita punya kamera. Sebab bila kita pusing pada lens kamera kita, dia akan menyebabkan dia akan ada shake. So kamera kita tu akan jadi macam tak profesional lah kalau kita memusingkan lens tu menggunakan tangan. That's why ada equipment yang kita perlu top up pada kamera untuk menggunakan function zoom ni. Okay, tapi zoom ni adalah memang one of the common movement jugalah yang selalu kita guna. Okay. Lepas tu dalam video tu juga dia ada sebut berkaitan dengan dolly. Alright, okay. Dia ada berkaitan dengan dolly Okay.
Dolly adalah di mana kamera tu kita menggerakkan kamera ke depan ke belakang ataupun ke kiri ke kanan pada paksi yang berbeza. Apabila kita menggerakkan kamera ke depan lah. Maksudnya for example, awak follow ke depan karakter awak. Awak berjalan follow karakter awak. Itu kita panggil sebagai dolly. Ataupun awak follow daripada kiri ke kanan. Itu pun kita panggil sebagai dolly. Yang in which yang the most common likely semua orang tahu buat lah. Yang selalunya orang menggunakan gimbal. Okay. Dan yang terakhir sekali kita ada truck. Okey, truck adalah kita menggerakkan kita punya kamera pada kiri ke kanan dan pada kanan ke kiri dengan menggunakan teknik yang kita panggil sebagai pusingan lah. Okey. Kita sama macam dolly, okey. Tapi kita pusing daripada kiri ke kanan. Alright. Okey. Itu adalah several type of camera movement yang memang commonly memang ada yang selalunya orang guna. Alright. Okey. So, sekarang ni, sekarang ni disebabkan most likely you guys ada yang ada kamera DSLR eh? Ke semua shoot nanti final project you guys pakai telefon? Okay, alright. Okay, kalau siapa yang tak ada kamera, tak apa, jangan risau. Saya pre-assume that most likely you guys akan menggunakan telefon sebab telefon ni memang dah ada kamera lah. Okay, so saya akan tunjuk you guys several video macam mana diorang menggunakan telefon untuk shoot diorang punya short film. So at least you guys tahu macam mana cara menggunakan Kejap. Alright. Boleh tengok yang ni dulu memang ada guna stabilizer tapi ni tak ada. Ini memang handheld. Awak boleh apply pada telefon
Alright. Okay. Okay, itu adalah sebahagian teknik yang digunakan, tapi memang diguna kamera DSLR lah. Tapi sebenarnya teknik yang sama kita boleh apply pada kita punya telefon. Alright, okay. Sekarang ni, cuba pergi kat telefon masing-masing. Alright, okay. Azul Hakam daripada tadi dia tak buka kamera. Dia ada ke tak ada ni ah? Sebab memang kalau saya memang takkan ambil attendance kalau memang you guys tak buka kamera. Saya assume you guys tidur. Right, okay, memang saya assume you guys tidur. Right, okay. Sekarang ni buka pada kamera you guys. Okay. So once you guys buka pada kamera you guys, macam ni ini saya punya view kamera, right? Okay. So apa boleh buat, awak tukar section kepada section video. Okay. So kalau perasan tak dekat atas section video ni, sorry, mana tadi? Dekat atas section video ni, saya punya ni ada gambar tangan. Ada gambar tangan shake. Cuba tengok kat you guys punya. Sebab ada setengah ada yang gambar tangan shake. Ada setengah ada gambar kamera. Dia gambar kamera macam tak ada bagi gegar. Itu kita panggil stabilizer dalam telefon. Saya rasa ada kebanyakan yang siapa pakai Android kebanyakan memang dah ada built-in lah. Okay. Yang tu. Okay. Mode tu kita panggil sebagai mode stabilizer. In which nanti bila you guys nak pergi shooting nanti, you guys boleh turn on mode tu supaya bila kita pegang macam ni, walaupun tangan kita akan bergerak macam ni sikit, tapi gambar kita akan steady. Maksudnya dia dah stabilizekan siap-siap. Jadi kita tak payah buang duit untuk beli stabilizer. Okay. So you guys macam ni. Cuma satu saya nak bagi tahu apabila awak buat shooting nanti elektron menggunakan telefon, jangan pegang macam ni Jangan pegang macam ni, jangan pegang macam ni, jangan. Tak boleh pegang macam ni. Alright, kenapa tak boleh pegang macam ni? Sebab bila awak pegang macam ni, jari awak ni akan mengganggu lens awak. Okey? Faham So apa yang awak boleh buat adalah pergi cari apa-apa tripod ke yang kecil tu. Macam for example yang saya punya adalah macam saya ada tripod kecil yang macam ni. Ni tripod kecil lah. Okay. So you mountkan you guys punya telefon dekat atas ni dan pegang tripod ni macam ni. In which much more better lah. Kalau macam for example saya replicatekan macam ni. So you mount kamera you letakkan tripod macam ni. So kedua-dua tangan dekat sini. Dan dekat sini lebih precise you guys punya movement. Kamera you akan jadi cantik, pergerakan you akan lebih senang. Alright, okay. So kalau siapa yang shoot nanti later on, make sure jangan. Bukan saya kata saya tak bagi you guys menggunakan tangan, boleh. Tapi dia punya gegaran dia akan lebih kalau kita menggunakan tangan berbanding kita menggunakan mini tripod ataupun tripod. Okay, tadi pun dia dah bagi tahu kan. So dia bagi tahu. Okay, yang kedua setelah kita apply kita punya anti vibration tadi tu, you guys boleh menggunakan wide lens. Siapa yang telefon dia yang ada banyak lens tu, ada salah satu tu adalah wide lens. So shoot video you guys menggunakan wide lens. Kenapa shoot video menggunakan wide lens? Sebab dia akan mengurangkan kita punya gegaran ataupun shot-shot yang kita nampak macam bergegar tu. Okay? So gunakan wide lens. Itu adalah dia punya tips lah. Okay? Dan tadi adalah dia bagi tahu you guys boleh menggunakan ninja walk, you guys boleh naikkan daripada atas turun ke bawah. Benda yang sama, benda yang common. Okay? So the ideology dia macam mana kita nak apply pada kita punya shot. Alright? Okay? Boleh? Boleh guys? Okay. Kita tengok video ni kejap. Salah. Kita tengok video ni kejap. Okay ni.
Alright. Okay, itu adalah sikit yang video you guys tengok lah macam mana dia boleh shoot video menggunakan iPhone 11. Alright, okay. So tak semestinya iPhone 11. Dia sebenarnya biasalah orang buat video tutorial nak menggunakan iPhone 11 nak dapatkan fame lah sebab you guys menggunakan iPhone. Sebenarnya apa jenis phone yang ada as long kan ada kamera dan you guys boleh shoot benda tu tak menjadi masalah. Alright, okay. Boleh? Right, itu adalah technical lah. You guys boleh try apply lah teknik macam mana dia shoot menggunakan iPhone 11. Alright, okay. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk dengan you guys. Hmm, okay, this one. Sekejap. Okay, saya nak you guys tengok ni dulu.
Alright. Okay, ini adalah salah satu teknik jugalah yang maybe you guys boleh apply dalam you guys punya video. Okay, memang dia menggunakan gimbal. Alright, okay. Tahu kan gimbal stabilizer. Tapi you guys kena ingat tak semestinya you guys kena pakai gimbal. You guys juga boleh pakai tangan. Sebab tadi kamera yang digunakan tak ada image stabilization. So dalam kamera phone you guys, most likely semua dah ada image stabilization. Maksudnya bila kita pegang dia tak bergegar. So you guys boleh apply. Sama juga menggunakan tangan naik atas dan sebagainya menggerakkan ke depan. Cuma tadi ada few tu lah yang agak tricky sikit lah. Macam for example tadi you perasan yang dia buat low down ke bawah tu Kejap saya ada call jap. Halo. 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 Ya. Ya saya bercakap. Betul saya nak semak. Saya nak semak untuk saya punya account kalau saya nak buat settlement berapa yang saya kena bayar Sekejap 85 08 04 08 6227 Petra Reza bin Syahibi. Saya ada akaun Samsung SM. Wah, Pak An baru masuk. Pak An. Ha. Oh ya ke? Tak apa. Kalau nak habis dah ni pun. Okay, tak apa, tak apa. Saya memahami, saya memahami. Kan. Alright, okay. Kembali pada kita punya tadi pasal kita punya camera movement, walaupun dia apply dalam bentuk gimbal, tapi kita boleh menggunakan tangan. Cuma satu tadi kalau perasan masih dia buat lower ground tu, yang dekat rumput tu. Perasan kan?
Yang, yang rumput tu maybe you guys boleh menggunakan selfie stick. So letak kamera you kat bawah, so you guys jalan je menggunakan selfie stick. Itu adalah satu teknikal. Macam mana you guys boleh tengok brainstorm sendiri. Alright, macam mana. Okay, itu saja untuk kelas kita pada pagi ni berkaitan dengan camera movement. So minggu hari Selasa itu saya ceritakan pasal camera shot. So dah dapat camera shot, you guys combine camera movement, dapatlah satu teknik penghasilan kamera yang sangat-sangat menarik. Right. Okay. So far ada siapa-siapa tak faham ke? Ada persoalan ke? Any questions? Boleh tak jadi masalah. Ha. Depends macam mana you guys shoot. Alright. Saya dah bagi you soalan untuk final project kan? Saya rasa saya dah bagi jap. Jap saya dah bagi dekat dalam awak punya classwork tu. Dalam Google Classroom tu ada final project. Dalam final project tu memang saya dah bagi sekali dengan markah macam mana pengiraan projek tu akan dikira. Alright. Okay. Habis sudah ni. Okay, sekarang ni saya nak buat saya nak tanya you guys punya update berkaitan you guys punya final project. Okay. So, since that everyone's here, so saya nak tahu first kali apa game yang you guys nak buat. So, saya mohon each of you guys tulis dekat chat room tu apa game yang you guys nak buat video. Hah? Punya banyak game awak nak buat game tu kan? Right? Ah? Boleh. Tak jadi masalah. Boleh nak buat. Boleh. Ah. Boleh. Okay. Game 9918 Kiss boleh memang tak ada masalah. Itu memang game. Itu memang game. No doubt itu memang game. Okay. Tapi tapi listen. Saya tak tahu macam mana you nak buat video pasal game tu. Ah. Alright. Oh, okay, listen. Saya minta semua orang list downkan dulu tajuk-tajuk yang you guys nak buat. Tajuk game you guys nak buat sebab minggu ni memang saya nak tahu tajuk dulu dan nanti ada work yang saya nak kena bagi you guys. Saya nak minta you guys buat documentation dahulu. Saya nak kena ada follow up you guys sebab kita ada lagi 7 minggu je sebelum you guys habis. So kiranya minggu ni memang saya nak tahu you guys punya game apa. Minggu depan you guys dah start proposal, idea dan sebagainya. Nanti you guys akan start shoot dan sebagainya. So saya nak tahu. Okay, Muhammad Daniel Haziq. Soalan dia adalah kalau GoPro dengan phone, which one is better? Okay, depends pada GoPro apa you pakai dan juga phone apa you guna. Jikalau awak menggunakan GoPro yang previous punya version, tetapi iPhone yang you guys guna adalah phone yang latest punya version, ambil yang paling latest. Itu yang saya boleh bagi recommend lah. If let's say kalau you guys menggunakan GoPro Hero 8 sekarang dan phone you adalah phone yang back 2-3 years punya phone dan apa pakai yang GoPro lah sebab GoPro ada lebih kualiti berbanding dengan telefon. Alright, Imran, Cat Simulator tu game apa boleh saya tahu lebih detail tak? Game sama boleh tak sir? Game tidak boleh sama. Game boleh sama, tak jadi masalah. Cat Simulator. Kena fit kucing Cat Simulator. Alright, boleh tak jadi masalah. Tapi awak kena fikir metodologi macam mana awak nak buat video untuk orang main Cat Simulator tu. Kita nak buat video untuk mempromosikan. Kalau awak tengok kat situ ada video untuk mempromosikan kan. So kita nak buat video ads. Kita nak promotekan game tu. So macam mana you nak shoot orang untuk bermain game tu nanti later on. Alright, okay. Lain selain pada tu? Yang lain? Mohon tulis apa dia?
Pingpong game apa? Cuma boleh tak sekarang ni kebanyakan saya boleh bagi tahu most likely every game you guys boleh buat. Tapi you guys kena ingat macam mana you nak implement video shooting dan kita nak mempromosikan game tu dalam masa yang sama. Kalau macam for example kalau you guys ambil game yang memang susah kita nak combine antara dua. Ada game yang memang asalnya memang dia orang promo kan dalam bentuk 3D. Macam for example kalau awak tengok Dota, bila kita cerita pasal game Dota, kalau tengok Dota tu diorang memang menggunakan 3D punya elemen untuk mempromosikan game. Dia tak ada buat real life sebab tak ada dalam real life memang susah kita nak buat 3D nak buat karakter Dota tu. That's why dia buat dalam 3D punya elemen. Sekarang sekarang awak tak boleh buat 3D punya elemen sebab awak tak belajar 3D dalam game. Kalau boleh belajar 3D dalam game, saya boleh bagi awak buat 3D elemen. That's why kalau boleh game tu cuba cari game yang simplify, senang awak buat. Main bola sorang-sorang lah Steven. Mana Steven? Steven apa? Sorry. Dream League Soccer boleh, tak ada masalah. Gravity Rush boleh. Kalau Ride 3 tu apa? Oh, okay, boleh, tak ada masalah. Poker, Azrul Syafiq. Poker. 8 Ball Pool, FIFA, Tabletop, uh, Depth Rising 4. Okay, alright, okay. Siapa lagi yang belum tulis ni? Kena tulis. Kena tulis eh. Okay. Kalau awak tengok balik pada yang final project tu punya questions, dia memang request you guys untuk menghasilkan satu saja iaitu game ads. Game ads tu adalah game advertisement yang mana durasi dia 1 minit 30 saat sahaja. Okay. So bila 1 minit 30 saat, you guys cari game yang simple senang you guys buat. Sebab saya dah simplifykan you as simple as possible. Dah tak boleh simple dah. If let's say kalau you guys tak boleh nak commit with this kind of punya method, susah jugalah sebenarnya nanti. Okay, maksudnya you guys tak ada idea. Nanti you guys akan jadi slow. Sepatutnya sekarang ni dah ada dah game apa you plan untuk buat. Afzal, PES. Okay, boleh, tak ada masalah. FIFA, Azim. Tak apa, letak je. Letak je apa game yang you guys plan. Baru plan. Ah, letak je game apa you guys plan.
Siapa Batu Seremban ni? Mana dalam mana dalam ni? Alright. Guitar Hero, Copy the Amazing Mirror, Persona Royal. Alright. Apa okey? Jap, Steven, apa maksud awak tak ada dialog? Apa maksud dia tak ada dialog? Ti- Steven, buka awak punya mikrofon. Buka awak punya mikrofon. Mikrofon you off. Your microphone is off. Ah, apa apa maksud you tak ada dialog? Ha, dan apa masalah dia main bola? Tak boleh je. Dialog you yang kena cipta dialog untuk situasi macam mana orang main game tu. Ha? Boleh, tak ada masalah. Right. Hai Sega, Fakru Amir, hai Sega. Alright, okay. Okay, semua dah ada dekat sini. Alright, mostly games boleh acceptable lah. Okay, so games dah ada. So apa saya nak you guys buat? Okay, ingat game yang you guys pilih ni, you guys boleh main dan you guys ada. Sebab nanti you guys kena screen recording. Okay. Game yang you guys pilih, you guys kena ada dan you guys kena screen recording sebab nanti you guys akan combine game punya elemen dengan video punya elemen dalam you guys punya iklan. Alright, okay. Ah, dan you kena fikir m- mekanisme dia macam mana. Ah, alright. Capture card. Capture card. Alright, okay, tak apa. Okay, game dah ada settle. So, next step, apa saya nak you guys buat? You guys pergi balik dekat Google Classroom tu. You guys baca balik soalan tu. Ada dokumen yang you guys kena prepare. Okay, ada dokumen you guys kena prepare iaitu cover, table of content, production team dengan member roles tu, production logo dengan description dan juga idea dan synopsis. So, nombor 1, 2, 3 dengan 4, 5 tu saya nak tengok minggu depan. Lepas tu script tu you guys dah start develop. Alright, okay? Boleh? Ada template? Alright, ada. Nanti saya akan send. Okay. Yang template cover tu adalah yang standard saja. Yang table of content tu pun memang standard saja. Nanti saya akan send nanti. Cuma sekarang ni you guys dah boleh buat sampai nombor 5 untuk minggu ni. Idea dan synopsis. Idea you apa? Game apa? You nak buat macam mana? Synopsis you. Cerita sedikit. So by next week benda ni dah ada dah. Alright. Lepas tu kita nak continue script. Lepas tu kalau you ada menggunakan talent, you guys talent. Lepas tu production cost. Lepas tu nak start dengan storyboard sebab you guys dah akan start shooting nanti later on. Alright. Okay? Boleh? Okey, boleh. Ada soalan tak berkaitan dengan kita punya final project so far? Dan masa tu you kena betulkan. Kalau game kata kalau macam for example kalau game tu kita main dalam bentuk portrait, okay? So dalam you guys punya video tu nanti you guys kena setkan lah, betulkan balik dia punya shot dia macam mana. Maybe kembangkan ke widekan dia macam mana Alright? Tak, maksudnya you kena enlarge. Sebab kalau ingat bila you guys main macam ni, selalunya bila kita edit, dia dalam kita punya screen tu kiri kanan dia akan jadi blur, dia akan fokus tengah-tengah. Itu pun boleh sebenarnya, tapi bila you guys combine dengan you guys punya video jadi macam cacat tau. So just cuba cari game yang memang main dalam bentuk vertical. Sorry, horizontal. Okay, boleh
Alright, so far ada soalan tak? Ada soalan? Ya, game dekat laptop. Saya se- saya Steam je. Alright, okay. Alright, okay. Alright, okay. Lagi ada soalan? Alright, okay. Kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk kelas pada minggu ni. Alright, so anything, any question, just ask. InsyaAllah saya akan cuba jawab dan saya akan cuba tolong awak untuk siapkan awak punya projek. Sekarang ni untuk for the time being, settle downkan yang 5 yang pertama tu dulu. Alright, okay? Alright, kalau tak ada apa, suci kelas. Thank you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright. Pergi tengok dekat dalam awak punya Google Classroom soalan soalan tu. Yes, final project. Alright, thank you guys. Thank you guys. Boleh leave kelas. Alright.